Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra bermula daripada ayat yang pertama yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada sebahagian daripada malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada-Nya sebahagian besar dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi ke 27 Rejab. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu. Insya-Allah dapat lagi kita terus menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa-apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Dia membangunkan kamu pada waktu siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan, lalu akan diberitahu kepada kamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Alhamdulillah, kita mulakan dengan membaca daripada ayat Al-Quran surah Al-Isra, ayat yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, menceritakan tentang bulan yang amat hebat difardukan sembahyang ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka dalam surah As-Saff, Allah mulakan dengan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa sahaja yang berada di bumi. Langit satu, yang berada di bumi, dan apa yang berada di antara keduanya bertasbih, memuji, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kalau kita manusia ni, kadang-kadang manusia memikir diri sahaja yang membesarkan Allah, tapi hakikatnya Allah sendiri membesarkan dirinya, mengagung, bertasbih kepadanya
Memuji Allah dengan nikmat yang dikurniakan kepada kita ini terlalu banyak. Tidak pernah terhenti nikmat kurniaan Allah ini walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Kalau manusia di dunia ni tuan-tuan, dia bagi kita tiap-tiap saat dia bagi. Maka kita akan ucapkan dia terima kasih tak henti-hentinya. Tapi setakat hari ini tak ada lagi mana-mana manusia yang boleh memberi nikmat kepada kita setiap saat tanpa henti. Tapi Allah bagi kita ni nikmat. Kita boleh sedut udara, kita boleh berjalan, berdiri, berlari, kita boleh menghidu, kita boleh merasa, kita boleh memegang. Sebegitu banyak nikmat kurniaan Allah kepada kita. Maka layak sangatlah bagi kita ini memuji, membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam tadi saya berceramah di Masjid Jami' Felda Tenang dalam ceramah Isra' dan Mi'raj. Alhamdulillah lah ada juga. Boleh tahan jugalah manusianya, tetapi sebegitulah tuan-tuan. Dimulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah yang telah berjalankan hamba-Nya daripada sebahagian daripada malam. Semalam saya sebut kepada orang kenapa proses Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada waktu malam. Dia tidak berlaku pada waktu siang. Agaknya kalau Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada waktu siang, senang agaknya. Kita nampak orang berjalan siang-siang terus pergi ke sana. Kenapa Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada waktu malam? Kalau kita duduk fikir dan merenung dan memikirkan, maka di situ para alim ulama katakan untuk menguji keimanan, adakah kita ni percaya atau tidak percaya dengan apa yang Allah lakukan kepada junjungan besar kita. Tahun kesedihan setelah Nabi kematian kematian isterinya, kematian bapa saudaranya yang banyak menolong, membantunya. Dua orang besar ni meninggal dunia. Dia jemput oleh Allah. Maka apa yang Nabi lakukan ialah Nabi berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajar di antara kita apabila kita menghadapi berita, apapun berita, sama ada baik ataupun yang kita rasa kurang baik, kita perlu berhadap kepada Allah, berdampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sebahagian daripada malam daripada Masjidil Haram di Mekah. Kenapa masjid dengan masjid? Itulah simbol tempat antara tempat yang paling disukai oleh Allah. Di antaranya lah tempat masjid, tempat orang bersujud kepada Allah. Tapi mutakhir hari ini masjid-masjid kita tengok menjadi lengang dan kurang. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, pada sebahagian daripada malam, agar kami, kata Allah, memperlihatkan kepada kamu sebahagian besar daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Masjid ke masjid pada waktu malam, untuk Allah perlihatkan kebesaran kekuasaan Allah. Kita perhati keagungan Allah Subhanahu wa taala berlaku di antara dua peristiwa besar. Hijrah Nabi dan Isra' dan Mi'raj. Hijrah Nabi melalui liku-liku yang Nabi berjalan berhari-hari lamanya. Susah. Tapi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dijemput Nabi ini dalam proses yang begitu mudah, menaiki satu kenderaan yang dipanggil dia sebagai burak. Ada orang tidak percaya. Bagaimana? Bukan zaman dahulu, zaman sekarang pun masih ada lagi manusia yang ingkar apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, apa yang dikisahkan dalam Al-Quran itu. Yang telah berjalankan hamba-Nya pada sebahagian dari malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami. Itu Allah boleh lakukan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Jadi maka jadilah. Itulah ketentuan kehebatan Allah. Maka difardukan, dibelah dulu dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuci daripada atas ni sampai ke bawah, dikeluarkan. Kalaulah dada Rasulullah dibersihkan, maka apatah lagi kita manusia ni yang biasa, lebihlah wajar kita ni beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membersihkan diri kita daripada kotoran dosa. Insya-Allah barulah dimasukkan dalam dada Nabi ni. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab turas lama, dimasukkan dalam dada Nabi itu 4 perkara. Yang pertama dimasukkan dalam dada Nabi itu ilmu, menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Dikatakan di situ dimasukkan dalam dada Nabi ini ilmu, sehingga Nabi katakan man arada dunia, siapa nakkan dunia ni kata Nabi dengan ilmu, dan siapa nakkan akhirat ni kata Nabi dengan ilmu. Siapa nak kedua-duanya, dunia dia ndak, akhirat dia ndak, maka perlu ada padanya ilmu. Yang kedua dimasukkan dalam dada Nabi itu iman. Iman itu dibersihkan dulu tapak tadi, dibersihkan hati tadi, lepas tu dimasukkan benda. Kita tak sebegitulah tuan-tuan. Dulu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, kalau dalam bekas ini airnya air kopi, maka macam mana cara kita nak menjadikan dia jernih? Maka kita masukkan padanya air sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Lama-lama air ini makin lama makin jernih, makin lama makin jernih, makin lama makin jernih. Maka sebegitulah bagi kita ini, orang awam, kita masukkan diri kita sifat-sifat yang baik. Jangan ada hasad, jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takbur. Sedikit demi sedikit, lama-lama insya-Allah sifat yang baik itu akan menghakis sifat-sifat yang buruk pada dalam diri kita. Namun begitu mereka tak percaya. Ketika mana Nabi bercerita kepada Abu Jahal, aku diperjalankan, diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Orang Arab ketuk kepala dia. Mana mungkin kamu wahai Muhammad, kami daripada Masjidil Haram nak pergi ke Masjidil Aqsa makan masa sekitar 40 hari. Macam mana kamu boleh pergi lepas Isyak balik sebelum subuh? Mana kami nak percaya? Itu zaman masa Nabi hidup. Zaman hari ini pula, saya ingat ada orang pertikaikan Nabi nak naik Mi'raj ke lapisan langit yang ketujuh. Bagaimana Nabi naik sedangkan Nabi tidak pakai oksigen, kata dia. Itu zaman sekarang. Zaman dulu dia tak percaya peristiwa ini, kerana pada perkiraan dia jauh sangat. Dia lupa yang Allah kata subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebab itu saya kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, dia berlaku pada waktu malam. Nak uji iman kita ni, kita yakin tak kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mana mungkin kamu boleh pergi wahai Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin pagi lepas Isyak, ada yang mengatakan 2/3 malam, balik sebelum subuh. Itu zaman dahulu tadi. Tapi ayat tu Allah kata Maha suci Allah yang telah perjalankan hamba-Nya. Kalau kita ibarat zaman sekarang ni tuan-tuan, semut tonggek pergi Kuala Lumpur. Mana mungkin semut tonggek boleh pergi Kuala Lumpur dalam tempoh masa 2 jam. Mana mungkin. Tapi tidak mustahil. Haji Jeb nak pergi umrah ataupun nak pergi Kuala Lumpur, berhenti dekat masjid sembahyang fardu subuh. Selesai sembahyang subuh, duduk belakang tu sekejap, semut tonggek tu masuk dalam kocik dia. Pukul 8 dia start kereta pergi Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur, semut tonggek ni keluar. Oh, ini dia Putrajaya rupanya. Ini Putrajaya. Pukul 10 dia balik, pukul 12 sampai sini. Kawan dia tanya, kau pergi mana ni, Gek? Kau pergi mana ni, Gek?
Lalu kata dia, aku pergi Kuala Lumpur, Putrajaya. Kawan dia kata, kau ngigau apa? Mana mungkin kamu boleh jalan dengan perjalanan yang begitu jauh dalam tempoh masa 2 jam. Kalau dia berjalan, memang takkan sampai. Tapi kalau dia diperjalankan oleh Allah, diperjalankan oleh kereta, insya-Allah dia akan sampai dalam tempoh masa begitu. Contoh lain, orang yang pengsan. Dia pengsan, jatuh dekat masjid, pukul 6 pagi dia pengsan. Pukul 6 suku kita hantar dia dekat hospital. Pukul 7 dia sedah. Pukul 8 dia sedah. Kan? Kalau kita duk fikir macam mana dia nak pergi, orang pengsan macam mana nak pergi. Tapi kalau orang bawa dia, maka tidak mustahil. Maka sebegitulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala boleh perjalankan hamba-Nya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadi. Yang hari ni tuan-tuan Covid makin naik. Semalam anak murid saya meninggal dunia seorang. Tapi itulah hakikat, tuan. Kita kena melihat keadaan tu. Sehat-sehat tiba-tiba begitu sampai masa ni fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Habis waktu dia. Pendek kata habislah waktu dia. Maka Allah kata jalan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada kamu sebahagian besar daripada tanda kekuasaan kami. Dibelah dulu dada Nabi ni, dimasukkan 4 benda. Yang pertama ilmu, yang kedua dimasukkan iman. Iman tu dimasukkan dalam. Iman tu menunjukkan betapa penting keyakinan. Yang ketiga dimasukkan padanya Islam. Hati dulu tuan-tuan dibersihkan. Nak dimasukkan 4 benda tu dimasukkan dulu hati kita ni, dibersihkan dulu. Dibersih sungguh-sungguh, dibersihkan. Di situlah tapaknya iman kita ni tadi. Kan ibarat tapak yang bersih, maka dia akan jadi bersihlah. Tetapi kalau tapak tu kotor, makan masalah tuan-tuan. Boleh berlaku ke tak boleh berlaku. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kita baca ada orang yang dikhabarkan menggunting lidah dia. Setiap kali lidah dia panjang, dikeluar, digunting lidah dia. Keluar lidah dia, digunting lidah dia. Ada orang yang memecahkan kepala mereka ni sampai pecah, hancur. Setiap kali dipecahkan kepala dia, Allah baikkan balik, dipecahkan lagi. Tutup, dimasukkan Islam, dimasukkan hikmah kebijaksanaan, ditutup. Dicop dengan khataman nubuwah. Maka sedang Nabi duduk berbaring antara kedua bapa saudaranya, dibangunkan tadi, siap didatangkan padanya borak. Borak ni dia kata yang kecil sedikit daripada kedai, macam itulah bentuknya. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang, agaknya ibarat kilat itu tadi. Sum cahaya, kelajuan cahaya ni kalau kita buka bentik sini sum. Sekarang ni orang tak buat kenderaan gunakan kuasa cahaya. Kita pegang lampu picit ni, kita on sini, sekejap tempoh masa tak berapa saat dia dah boleh sampai ke satu tempat yang kita nak sulung tadi. Itu pergerakan cahaya. Agaknya kalau manusia ni bergerak gunakan cahaya, kelajuan cahaya bagaimana? Saya semalam dalam nak pergi ke sana tuan, terpaksa jalan laju dah tuan, terpaksa urusan dah lewat, accident pula tu semalam. Kawan-kawan tanya macam mana? Kalau saya berjalan tak sampai sih kata, tapi kalau kita naik kenderaan, kita tekan minyak, insya-Allah sampai. Balik. Dengan kelajuan yang sebegitu cepat dia melangkah. Setelah dirapatkan dada dia, diberhentikan tadi, dibersihkan hati, dimasukkan beberapa benda tadi, nak beradab kepada Allah, dibersihkan dulu hati dia. Kemudian Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, diperlihatkan kepada Nabi berbagai-bagai perkara. Pada yang pertama, Nabi diperlihatkan tentang seruan di kiri jalan, seruan di kanan jalan. Seorang wanita yang bawa emah, orang muda bawa emah, Muhammad nanti dulu aku nak tanya kamu satu. Jibril kata jangan pedulikan, jalan terus. Jalan terus wahai Muhammad. Seruan di kanan jalan, seorang wanita tua, nanti dulu wahai Muhammad, aku nak tanya kamu sesuatu. Kata Jibril, jangan berhenti, teruskan jalankan. Seruan di kanan depan jalan, seruan iblis.
datang bawa api, takutkan Nabi dengan api tadi. Bawa api tadi. Nabi rasa gerun. Jibril ajar kepada Nabi yang dinamakan Ruqayyah Jibril. A'udzubikallimatillahi tammati la yujawizuhunna wala fajir. Sampai hari ni doa itu popular lah. Dia ajar Jibril kepada Nabi. Tersembam jin tadi. Sekeruan di kanan, di kiri jalan. Jalan terus. Akhirnya Nabi bertanya, siapakah tadi seruan di kiri jalan tadi? Itulah orang wanita muda, itu adalah seruan dunia. Yang ini yang kita dibayangkan tuan-tuan. Hari ini cerita itu bukan cerita-cerita kosong. Diibaratkan wanita itu, wanita muda seibarat sebagai dunia. Tarikkan dunia ini seibarat tarikkan wanita muda. Wanita umur mungkin 18 tahun, 20 tahun. Agak-agaknya kalau dia ngurat kita, dia pakai kain belah, macam mana agak-agaknya? Agak-agaknya kalau wanita muda. Begitulah tarikan dunia diibaratkan sebegitu. Diibaratkan wanita. Sebab itulah Islam disuruh orang perempuan ni tutup aurat dia. Kerana tarikan orang lelaki ni kurang sikit. Kalau kita orang lelaki pakai skirt, saya ingat lalu dekat masjid ni orang muntah. Orang muntah tengok berbulu-bulu. Tapi kalau perempuan, maka Islam suruh orang perempuan ni tutup aurat. Dan yang kedua, tarikkan dia tadi wanita tua. Wanita tua bongkok dah, bawa tongkat bongkok jalan. Nabi tanya kepada Jibril, siapa dia tadi? Jibril kata, itulah wanita tu merupakan gambaran wanita tua itu yang dah bongkok itu menandakan itulah umur dunia yang telah tua. Kenapa pula diletakkan ibarat wanita tua? Kenapa pula diibaratkan wanita tua? Kerana itulah diibaratkan dunia yang kita kejar ni. Kadang-kadang tuan-tuan, hebatnya macam mana hebat kita sayang kepada dunia ni. Ibarat wanita tua, umur dah 80 tahun, pakai kain belah. Mengurat kita, abang, bagaimana agak-agak kita jawab? Kita akan kata terbiat, nak mati je agak ni. Itulah ibarat dunia ni, kalau orang faham. Itulah nilainya dunia, sebegitulah diibaratkan dia tadi tuan-tuan. Seruan di kiri jalan, di kanan jalan, seruan Yahudi, seruan Nasrani. Seruan Yahudi, Nasrani, antara benda-benda yang melekakan kita. Kalau kamu sahut, wahai Muhammad, nescaya umat kamu ni akan jadi umat yang dikata sebagai orang-orang yang mirip perangai dia seperti mana perangai Yahudi. Seruan di kanan jalan, seruan Nasrani, Nabi tercium, Nabi berjalan, Nabi jumpa satu pokok yang mengeluarkan buah begitu banyak. Dia tuai, dipotong, dia keluar lagi. Dia tuai, dipotong, keluar 7 tangkai. Potong lagi 7 tangkai lagi. Nabi tanya, siapa dia tadi? Itulah kelebihan orang yang berjihad, buat kerja untuk tolong, untuk bantu agama Allah. Besarnya pahala. Dalam ada orang minta sumbangan, tuan-tuan, ustaz, boleh tak tolong cari beras nak bagi kepada pelajar-pelajar tahfiz, makanan untuk pelajar-pelajar tahfiz. Kalau ada orang nak sponsor ustaz, ustaz tolong cari. Kalau ustaz, kata dia, nantilah saya tengok berapa banyak. Saya kata dapat 50 kampit pun jadilah ustaz. Saya dengar 50 kampit tu tersedak juga, tuan-tuan. Tapi itulah antaranya besarnya pahala bagi orang yang buat kerja bantu agama Allah, bagi meletakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Cuma ganjaran dia tak nampak, tuan-tuan. Hari ni sawit, tuan-tuan, dah dekat 1 tan, harga dunia dekat 6,000, 7,000. Harga harian kita bagi dalam 1,200, 1,300. Malam dekat Felda Tenang, khabarnya 1,400 harga sawit. Senyum lebar orang sawit. Tapi adakah masjid-masjid dan surau penuh? Dan bayangkan kalau saat hari itu kita potong sawit tu tam 7 tandan, keluar lagi 7 tandan. Potong 7 tandan, keluar 7 tandan. Dapat tanam 10 batang pun jadilah. Berapa besarnya kelebihan itu. Semalam dengan imam, dengan pengurusi Masjid Kemelah tu, dia kata, ustaz, saya buat program ni ustaz, buat ceramah ni, dulu duit masjid ni ada lebih kurang 12,000 sahaja ustaz. Tapi hari ni saya buat majlis-majlis agama, ceramah, kuliah agama ustaz,
Sekarang duit masjid ni ada 112,000 Ustaz. Bukan 10%, dia naik beberapa kali ganda daripada 12,000 jadi 112,000. Saya kata itulah keberkatan. Kalau kita buat benda kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bisyai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa buat satu kebaikan, Allah kata aku balas dengan 10 kebaikan. Tapi oleh kerana buat baik ni tuan-tuan, yang kita buat berjuang untuk tolong agama Allah, bantu agama Allah ini, pahala dia bukan datangnya segera. Kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran ni tuan-tuan, bukan pahalanya datangnya segera. Pahalanya datang besok pada hari akhirat juga. Bagi siapa yang yakin, dia terus akan melakukan amal kebaikan. Tapi bagi siapa yang tak yakin, saya tengok semalam lalu tuan-tuan, sepanjang habis ceramah tu sekitar lebih kurang pukul 9.30. Siap-siap makan lebih kurang pukul 10.30. Jalan dari sana. Nak sampai rumah sekitar pukul 11.30, pukul 12 gitu. Ramai orang pasang bendera. Ramai orang berdiri, pasang bendera masing-masing tuan-tuan. Pasang bendera tu semua. Jadi saya duduk cakap orang rumah saya, agaknya kalau pasang bendera ni macam pasang dapat upah kan. Seperti mana kita datang masjid ni dapat upah agaknya. Ramai orang datang masjid agaknya. Kan tak kira pukul 12 malam, pukul 1 malam, berlori-lori beratur pasang bendera dia dari perjalanan daripada Felda tenang sampailah ke Muar tempat saya semalam tadi. Okey. Maka diperlihatkan yang ada tercium, Nabi tercium bau yang harum. Bau, Nabi tanya, ni bau apa ni? Kata Jibril, inilah bau kuburnya Masyitah. Masyitah ni kerja dia tuan-tuan sikat rambut anak Fir'aun. Dia bukan kerja besar, bukan menteri, bukan Perdana Menteri, bukan wakil rakyat, bukan agung, bukan sultan, bukan. Tapi dia kerja sebagai tukang sikat rambut anak Fir'aun. Maknanya manusia ni Allah Ta'ala pandang mulia bukan letaknya pada pekerjaan dia tuan-tuan. Bukan semata-mata pada pekerjaan dia. Masyitah ni dia sikat rambut. Sedang dia sikat rambut anak Fir'aun ni, sikat dia terlepas. Maka dia tersebut kalimah Allahu Akbar, cilaka Fir'aun. Allahu Akbar, cilaka Fir'aun. Maka anak Fir'aun kata, apa kamu sebut tadi? Adakah Tuhan yang lain selain daripada bapa aku ni? Adakah Tuhan yang lain selain daripada bapa aku ni? Masyitah jawab tegas, qulil haq walau kana muran. Cakap benar walaupun dia pahit. Maka Masyitah kata, ada. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Allah. Nak tak aku beritahu kepada kamu? Nak tak aku beritahu ayah aku benda ni? Kata Masyitah, silakanlah beritahu. Beritahulah kepada ayah kamu tadi. Maka anak Fir'aun beritahu kepada Fir'aun. Fir'aun panggil Masyitah. Betul ke ada Tuhan lain selain daripada aku? Ini dua jawatan di antara jawatan penting. Masyitah kerja sikat rambut anak Fir'aun, tapi iman dia tak tergadai. Walaupun dia duduk, dia bekerja di istana Fir'aun, sikat rambut anak Fir'aun, tapi iman dia tu tak tergadai. Dia ada boleh beza antara baik dengan salah, benar dengan yang batil dengan yang hak. Dia masih tahu lagi. Dalam suasana hari ini kadang-kadang masyarakat kita tak boleh membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Tertarik dengan satu hadis Nabi di akhir zaman nanti. Orang tak boleh beza antara yang baik dengan yang salah, yang betul dengan yang benar ni, orang dah tak boleh beza dah. Penipu, pengkhianat, orang angkat. Orang yang benar, orang tak percaya. Orang-orang yang baik, orang benci. Ini berlaku. Tu Nabi dah sebut dah tuan-tuan. Saya tertarik dengan satu hadis yang dibaca oleh Ustaz Azhar Idrus. Orang yang tak boleh beza antara yang betul dengan yang salah, yang benar dengan yang batil, dia tak boleh bezakan tadi. Maka dia beritahu, kata Fir'aun, kalau begitu, kalau kamu tak nak, aku bunuh kamu. Maka dia hidupkan kawah yang besar, dimasukkan padanya minyak. Sampai api itu menjadi besar dan besar dan besar dan besar, mendidih api tadi.
dimasukkan keluarga Masyitah satu demi satu. Mula daripada suami dia, anak dia yang besar, anak yang kecil, sampai suami dia, sampai kepada anak Masyitah yang kecil ni tadi, nak dimasukkan. Masyitah rasa serba salah. Masyitah rasa serba salah. Lalu dia kata, wahai ibu, masukkanlah aku dalam api, dalam minyak yang mendidih ni. Walaupun direbus dalam kawah minyak yang mendidih ni tuan-tuan, Masyitah tak gadai iman dia. Tak gadai iman dia tu, mahalnya nilai iman dia tu tuan-tuan. Sebab manusia bernilai tuan-tuan ialah dengan iman yang ada pada dia. Saya baru ni terserempak dengan seorang yang kena sakit tuan-tuan. Dulu dia duduk kuliah saya, tiap-tiap minggu dia datang. Hari ni dia tak datang. Lalu saya tanya dia, dia kata, ustaz, saya sekarang tak dapat hadir kuliah ustaz. Saya kata, kenapa cikgu? Sekarang ni ustaz, saya kena buat hemodialisis 1 minggu 3 kali ustaz, paling tak ada. Sekali hemodialisis tu sekitar 4 jam ustaz. Berapa kos dia? Sekali buat tu sekitar 300-400 ustaz. Kalau 4 kali satu hari, seminggu 4 kali, berapa tu? 4,000, 4 kali 4, 1,600 lebih kurang. Maknanya duit pencen habis begitu sahaja. Lalu saya cakap dengan dia, betul lah hadis Nabi ni bercakap kepada kita, rebut 5 peluang sebelum datang 5 keadaan, 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit, tepat. Waktu kita nak pergi masjid, waktu kita nak pergi surau ni, masa sihat. Besok dah sakit, dah payah. Orang kita nak bawa kita, orang tak nak bantu kita. Anak-anak kita yang sihat ni pun kadang-kadang tak nak bawa kita. Waktu kita lapang sebelum datang waktu sibuk, kata Nabi. Waktu kita lapang ni, pergilah masjid, pergilah surau, buatlah benda baik sebelum nanti waktunya kita sibuk. Akhir sekali hadis Nabi kata, waktu hidup kamu sebelum datangnya saat-saat kematian kamu. Waktu kita hidup ni, pergilah masjid. Besok kita dah tua, dah mati, kalau pergi masjid orang lari. Dah mati 3 minggu, tiba-tiba kita masuk masjid, melompat-lompat macam pocong tu. Orang lari dah. Orang lari, orang tak duduk lagi dah tuan-tuan. Minta maaf cakaplah. Itu kehidupan kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tadi. Sampailah akhirnya Masyitah direbus dengan anak-anak dia sekali rebus. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Masyitah. Dia mati dalam keadaan kuburnya pun berbau wangi. Jalan, jumpa proses ada orang yang menggunting lidah dia. Dia gunting lidah dia, dia gunting setiap kali gunting lidah dia keluar panjang, dia gunting lagi setiap kali lidah dia keluar, dia gunting panjang. Nabi tanya, siapa dia ni wahai Jibril? Kata Jibril, inilah gambaran balasan seksa yang ditimpa atas umat kau yang dia jenis ni kaki fitnah. Suka buat fitnah, menaburkan fitnah. Hari ni tuan-tuan tengok fitnah ni macam menjadi halwa tekak orang. Tuan-tuan, kalau tak fitnah satu hari, tak fitnah dalam media-media massa dan media-media sosial, macam tak lengkap hidup dia tadi. Kita Nabi jumpa segolongan manusia yang berenang dalam kolam darah. Nabi jumpa benang dalam kolam darah. Setiap kali dia berenang dalam kolam darah ni, dia dah nak lemah. Dia pergi ke tepi, dilontar dengan batu. Lalu berangkat lagi, berenang lagi ke tengah. Nak ke tepi dah nak lemah ni, berenang ke tepi, dilontar dengan batu lagi. Dia lari ke tengah, nak lemah, begitulah. Nabi tanya, siapakah dia itu wahai Jibril? Jibril kata, itulah gambaran balasan seksa yang ditimpakan atas umat engkau ni. Kata Nabi, yang makan riba. Nabi jumpa segolongan manusia yang badan dia tak pakai, tak tutup apa-apa, hanya menutup kemaluan depan dan belakang. Dihalau dia seperti mana orang halau anjing, lari lintang pukang dia lari. Nabi tanya, siapa dia tadi? Inilah golongan dari kalangan umat engkau tadi, kata Nabi, yang dia ini tidak mahu mengeluarkan zakat bagi ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang menggunting lidah, yang bakar. Kemudian dia kata Nabi jumpa segolongan manusia yang memecah-mecahkan kepala dia.
Nabi tanya Jibril, siapa ni? Dia Jibril. Kata Jibril, inilah ganjaran, gambaran balasan siksa yang ditimpakan atas umat kau wahai Muhammad, yang kepada dia enggan sujud menunaikan ibadat solat. Dalam sepotong hadis yang lain, kata Allah, dalam sepotong ayat, dalam sepotong hadis Nabi ceritakan bahawa solat 5 waktu yang ditunaikan oleh manusia ini merupakan perjanjian dia dengan aku. Maka siapa yang melaksanakan perjanjian dia dengan aku, laksanakan perjanjian dia dengan aku, maka aku akan bagi kepada mereka itu syurga aku. Tetapi siapa yang meninggalkan ibadat solat, bermakna orang ini tidak ada perjanjian dengan aku. Tak ada perjanjian Allah nak masukkan di dalam syurga. Yang hari ini berat tuan-tuan masyarakat kita. Dulu saya macam tak yakin, kata seorang ahli ceramah ni, dia kata apa? Seluruh rakyat Malaysia yang sembahyang penuh 5 waktu sehari semalam ni 20%. Saya dulu tak percaya sangat. Iya ke? Rupanya bila buat kajian balik, tuan-tuan perhatikan, memang sesungguhnya tepat. Tak sampai pun 20% yang menunaikan solat fardu berjamaah. Hari ini termasuklah kadang-kadang anak-anak kita. Sedangkan Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mayang ni, kata Allah, mampu mencegah perbuatan keji, mampu mencegah perbuatan mungkar, kata Allah. Tak semayang macam mana nak cegah? Itu kalam Allah Al-Quran, tuan-tuan. Kalam Allah Al-Quran. Hari ni orang tak semayang, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita tengok aja, tuan-tuan, orang tak semayang, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Kalau ikut pada Islam, orang yang tak semayang ni, tuan, dijatuhkan dengan hukuman yang berat. Kalau dia sengaja dan dia engkar, silap raya dia boleh dipancung kepala dia. Kalau dia engkar dan sombong, dia menentang pula di situ. Maka dalam bab itu, sampailah Nabi nunaikan ibadat berhenti satu tempat, Nabi solat, dibagi Nabi 3 jenis minuman, arak, susu dan madu. Maka Nabi memilih daripada, Nabi pilih susu. Nabi silih susu. Dia tanya kepada Nabi, dipilih beri arak, susu dan madu. Diberi dia, Nabi pilih yang asli tadi. Susu tadi diminum. Kan? Susu ke madu? Lupa tu. Madu ke susu? Susu yang asli tadi. Nabi tak ambil arak. Kamu telah pilih satu benda yang hebat. Kalaulah kamu seruan yang panggil tadi, seruan kiri kanan jalan tadi, seruan dunia. Kalau kamu sahut, wahai Muhammad, nescaya umat kau ni akan jadi umat yang kasih, yang cinta, yang sayang sangat kepada dunia. Kasih sangat, sayang sangat kepada dunia. Tak seru tadi, tuan-tuan, hari ni orang sayang kepada dunia. Didatangkan pada Mi'raj, naik lapisan laga, naik, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Muhammad, umur mak kau ni tak panjang, umur mak kau ni pendek, maka suruhlah umat kau ni bermula daripada sekarang bertanam dengan satu tanaman akhirat. Nabi tanya, apakah dia tanaman akhirat? Kata Jibril, suruhlah umat kau banyak membaca kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak kelebihan dia. Kerana setiap potong daripada kalimah-kalimah yang diucapkan kepadanya, diucapkan oleh dia, akan diberi kepadanya sepohon daripada pohonan-pohonan syurga. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, sampailah Nabi naik lapisan langit yang pertama, lapisan langit kedua, lapisan langit yang ketiga, sampailah Nabi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi beradab, Nabi sujud. Tak bangun-bangun. Nabi sujud, dia tak bangun-bangun. Allah kata, wahai Muhammad, angkat wajahmu, wahai Muhammad. Minta. Apa yang kamu nak minta? Minta, wahai Muhammad. Minta. Apa yang kamu nak minta? Nabi, dia tak terus minta, tuan-tuan. Dia puji dulu Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kamu jadikan Ibrahim Khalilullah, kekasihmu. Kamu bagi kepada dia kerajaan yang besar. Wahai Tuhanku, kamu jadikan Musa kalamullah. Dia boleh berkata-kata denganmu. Kamu beri kepada dia kitab Taurat. Wahai Tuhanku, kamu bagi kepada Daud kelebihan dia boleh melentur besi dengan jari jemari dia sendiri.
Nabi Daud dia boleh lentuh besi ni tuan-tuan dengan jari dia. Kehebatan Nabi Daud, pakar besi. Besi tu dia boleh lentuh tekan dengan jari aja. Kamu jadikan Sulaiman, dia boleh berkata-kata dengan binatang. Dia boleh memahami bahasa binatang. Seronoknya agaknya kalau kita dapat faham bahasa binatang ni tuan. Seronok agaknya. Duduk dekat kambing berbual dengan kambing. Lepas tu pergi dekat lembu berbual dengan lembu. Duduk dekat lembu dah berbual dengan lembu, kita pergi pula duduk kat ayam berbual dengan ayam. Seronok agaknya. Agak-agaknya apa yang ayam ni cakap pada waktu pagi ni bila dikokok tu, apa makna dia agaknya? Kan? Apa makna dia agaknya? Seronok agak-agaknya bercakap kalau boleh bercakap. Sampai hari ni belum ada lagi sebuah universiti yang belajar bahasa binatang. Yang nak belajar, nak mengaji bahasa binatang ni tak tahu. Tak tahu. Saya bela kambing tu tuan-tuan lama. Duduk dekat gerbang kambing semalam sampai bakar sampah, pakai sampah, dengar kambing tu bunyi. Bek, bek, bek. Kalau dia memanjang tu, maknanya dia lapar lah tu. Tapi kalau dia bek, 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 dia nak kahwin dia tu. Yang itu je saya tahu tu. Minta maaf cakap. Kalau dia bek, 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 tu dia nak mengawan dah tu. Itu perangai kambing. Yang lain saya tak tahu. Jadi saya bila baca sejarah dalam kitab sirah, dalam kitab lama, kitab turah tadi, dia mengisahkan kelebihan Nabi Allah Sulaiman. Kekayaan Nabi Sulaiman itu kita tahu. Lantai istana dia pun berlian. Bila Puteri Balqis masuk dalam istana Nabi Sulaiman, dia singkat kain. Dia angkat kain dia. Dia sangkakan air. Tapi Nabi Sulaiman dia tak sombong. Walaupun lantai istana dia berlian, dia tak sombong. Kita ni tuan-tuan, saya duduk fikir, kalau lantai rumah kita ni berlian, agak-agak tuan-tuan pergi masjid tak agak-agak, pergi surau tak agak-agak. Saya takut bila lantai rumah kita ni berlian, kita tak pergi masjid, tak pergi surau lagi, tuan-tuan. Takut lantai hilang. Nabi Sulaiman dia tak sombong walaupun dia kaya. Nabi Sulaiman dia kelebihan dia boleh memahami bahasa binatang. Kamu bagi kepada Sulaiman kerajaan yang besar, dia boleh memahami bahasa binatang. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, aku angkat sebutan namamu wahai Muhammad. Aku angkat sebutan namamu ni. Kalau kita pergi masjid biasa, sebelah nama Allah, biasanya sebelah lagi nama Nabi Muhammad. Kita jarang jumpa satu nama je. Biasa nama Allah ada, nama Nabi Muhammad pun ada sebelah dia. Wahai Muhammad, aku beri kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang. Aku tak bagi kepada umat yang lain, iaitu surah Al-Fatihah. Wahai Muhammad, dia kata, aku jadikan seramai 70,000 daripada umatmu akan masuk ke dalam syurgaku tanpa dihisap. 70,000 daripada umat kamu wahai Muhammad masuk ke syurga aku tanpa hisap. Saya bila tengok dalam kitab ni, saya baca, dia kata 70,000 ni mula-mula rasa seronok tuan-tuan. Tapi bila singkap sekali lagi, siapakah 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisap ni? Umat Nabi Muhammad bukan 70,000, mungkin 70 juta. Dari 70 juta yang masuk syurga tanpa hisap hanya sekitar lebih kurang 70,000 aja. Maka agak-agak tuan-tuan, kita ni kena hisap tak? Siapa yang rasa-rasa tak kena hisap, masuk balik rumah kau senyum aja. Laki tanya, pasal kau senyum aja manjang ni? Tadi ustaz kata 70,000 mak aku ni masuk syurga tanpa hisap. Akulah seorang kalau rasa gitu. Tapi kalau rasa akan kena hisap, Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an ta'asabu. Hitunglah diri kau, kata Sayyidina Umar, sebelum nanti kau kena hitung. Kan? Saya baca dalam kitab-kitab kan, siapa dia? Antaranya orang yang dalam hidup dia tak pernah menderhaka mak bapak dia walaupun sekali. Dia tidak pernah minta menjampi atau dijampi ataupun bersama-sama dalam bab jampi menjampi ni. Siapa yang pernah minta dijampi, maka out of service. Tak ada harapan lah. Kan? Wahai Muhammad, dia kata, aku jadikan dari kalangan umat kamu, ada dari kalangan umat kamu yang menjadi perbendaharaan ilmu. Maknanya orang yang faham ilmu agama, walaupun mereka ni
tak mengaji. Tapi aku jadikan dia ni orang yang sentiasa faham ni sampai bila-bila ada dari kalangan umat kamu. Orang yang menjadi perbendaharaan ilmu. Orang yang faham. Wahai Muhammad, aku bagi kepada umat kamu 5 saham. Menyuruh buat baik. Mencegah buat jahat. Yang kedua, yang pertama nyuruh buat baik. Yang kedua, cegah buat jahat. Yang ketiga, ijrah. Yang keempat, jihad. Yang kelima, sedekah. Itu 5 saham tu aku bagi kepada umat kau. Wahai Muhammad, dia kata, aku jadikan, dia kata, aku fardukan atas umat kamu 50 sembahyang sehari semalam. Nabi terima 50 sembahyang tadi. Turun. Beradab kepada, turun. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, minta kurang lagi wahai Muhammad. Kurang lagi lah. Nabi kata, Nabi naik, turun, kurang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ni 7 kali turun naik. Daripada 50 sembahyang, tinggal hanya 5 sembahyang saja. Musa kata, naik lagi lah wahai Muhammad. Naik lagi lah, minta kurang. Kata Nabi, aku malu dah. Daripada 50 sembahyang, hanya tinggal 5 sembahyang saja. Umat Muhammad kata, kalau Nabi naik sekali lagi, wajib betul kita ni. Sekali aja lagi Nabi naik, insya-Allah free, kita tak payah sembahyang. Ini manusia tuan-tuan, bagi betih nak peha, bagi peha nak tongking. Kalau dah sembahyang sekali pun tak nak sembahyang, jadi kambing lah saya kata. Tuan-tuan tengok kambing ada sembahyang, lembu ada sembahyang. Kalau manusia tak sembahyang, manusia makan, lembu makan, manusia beranak, lembu beranak, manusia tidur, lembu tidur. Kalau manusia tak pakai tudung, lembu tak pakai tudung, tak kesama rupa perangai dia. Minta maaf cakap, nanti kecil hati. Nanti kita bercakap kecil hati. Akhirnya apa beza dia manusia dengan binatang? Tuan-tuan, kalau dah manusia tak nak sembahyang. Bezanya tuan-tuan, kita ni manusia kita sembahyang, kita tahu halal haram. Binatang dia tak tahu halal dan haram, dia berdaya semacam dia. Terima 5 sembahyang dengan pahala menyamai 50 sembahyang. Umat Nabi Muhammad ini diberi kelebihan begitu. Nabi pun turun tuan-tuan. Lapis langit pertama, lapis langit kedua, sampailah akhirnya dipendekkan cerita. Nabi sampai di Mekah tadi. Duduk di Kaabah, Nabi termenang, duduk termenang. Ummu Hani datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tengok kau duduk termenang ni aja. Macam ada benda berlaku ya Rasulullah. Kata Nabi, ya betul. Apa dia berlaku? Semalam aku diperjalankan, kata Rasulullah. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Kata Ummu Hani, pagi ni kamu ada kat sini ya Rasulullah? Pagi ni kamu ada di sini? Kata Rasulullah, ya. Maka apa pandanganmu kalau aku cerita kepada orang-orang Arab bahawa aku telah diisrakan? Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, tak payahlah cakap. Jangan cakap ya Rasulullah. Selama ni orang dah kata kamu ni gila ya Rasulullah. Kalau kamu terus cakap, lagilah orang kata kamu ni gila ya Rasulullah. Kata Nabi, aku nak cakap juga, kata Nabi. Aku nak beritahu. Ini Islam ajar kita tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni, satu benda ni kita berat nak cakap. Tapi walau bagaimana berat pun tuan-tuan, kena bercakap. Kena bercakap. Benda ni walaupun dia berat, ada masanya kita kena bercakap. Kita kena tegur juga tuan-tuan orang-orang ni. Kita kena tegur juga kadang-kadang tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita rasa sangat berat. Nabi duduk termenang. Datang Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kami tengok kau duduk termenang aja Muhammad. Ada benda berlaku ke? Kata Nabi, ya. Ada benda berlaku. Apa dia? Semalam aku diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, balik hari ni. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ini peluang kita ni, kata dia. Ini peluang kita. Ini peluang kita. Ini peluang aku ni nak jatuhkan Muhammad ni. Lama ni payah sangat ni. Ni peluang ni, kata dia. Nak tak aku panggil masyarakat Arab semua sekali, aku kumpulkan di sini dan kau cerita ke semuanya wahai Muhammad. Kata Nabi, silakan. Sekejap dia announcekan, diumumkan tuan-tuan, orang datang pun penuh nak tengok berita yang besar. Berita yang besar ni, apa dia berita besar?
Sekarang Muhammad kamu ceritakan. Apa yang kamu cakap tadi, kamu cerita tadi, ceritakan kepada mereka. Nabi kata, semalam aku diperjalankan. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, beradab kepada Allah. Kata orang Arab, bila Nabi cerita macam tu, sebahagian daripada orang yang dah Islam tuan-tuan murtad. Kenapa jadi macam ni Muhammad? Yang ada ketuk kepala habis. Habis dah, Muhammad dah tak betul dah. Sebahagian bergolek atas pasir. Sebahagian bergolek atas pasir tadi, bergolek mengilingkan kepala dia, tak percaya kata-kata Nabi. Dan sebahagian orang yang dah Islam pun tuan-tuan keluar daripada Islam saat hidup Nabi lagi tuan-tuan. Saat Nabi masih hidup itu tuan-tuan, ada orang dah macam tu perangai dia. Kalau hari ni orang tak percaya tuan-tuan, nak buat macam mana? Sebab itu saya kata tadi, Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan. Bila Allah perjalankan, tidak mustahil. Macam saya cakap dengan tuan-tuan dululah, ada orang berkata macam tu, macam mana kita nak bercakap ni Ustaz? Dalam keadaan kita ni, macam mana kulit kita ni bercakap? Quran dah sebut dulu. Bukan saya sebut. Quran dah sebut dululah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran dah sebut dulu tuan-tuan. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah dia Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu selalu cakap satu benda yang kamu sendiri tak buat? Hari ni nyata dah. Kan saya cakap dengan tuan-tuan marin, tuan-tuan duduk dalam kereta Proton X70, masuk aja bercakap hai Proton, dia jawab tu hai, kata dia. Macam-macam benda dia bercakap. Apa benda ada dalam kereta Proton ni? Orang kata hebat Ustaz. Jangan tengok kereta Proton tu hebat, tapi bagaimana Quran sebut dulu betapa hebatnya Quran sebut bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit, di bumi. Tengok Quran tu. Ni kita tengok kereta dulu, kita tak nampak keagungan Allah. Di saat kita kering hari ni tuan, dekat sini kering, di Terengganu, di Kelantan banjir teruk tuan. Allahu Akbar. Saya tengok gambar tu tuan, yang banjir tu teruk melanda, tinggal bumbung kereta tu. Saya duduk, Allahu Akbar. Ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sesuatu benda ni tuan, jangan tengok benda tapi tengok yang menciptakan, yang menjadikan dia. Sebegitu juga wabak COVID-19. Kan saya bual dengan anak murid saya tu tuan, macam mana dia boleh meninggal dunia? Ustaz, dia ni sihat Ustaz. Tiba-tiba tak macam mana anak dia kena Ustaz. Dia balik rumah. Bila balik rumah tuk kena. Rupa nak makan tak boleh makan, nak minum 3 hari 4 hari tak boleh makan, badan lembik. Dan tiba-tiba sampai masa meninggal dunia Ustaz. Betul lah Islam ni kalau tuan-tuan kaji dan selidik betul-betul ajaran Islam ni betul lah. Memang hebatlah tuan-tuan. Bila Nabi kata jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta kepada dunia, kerana cinta dunia ni kata Allah akan hilang hanyalah sekejap mata sahaja. Memang tepat sangat. Lalu mereka kata, kami makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas isyak? Macam mana? Yang membenarkan Nabi pada ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, diberi gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka datang jumpa Nabi. Kami boleh percaya cakap kamu hai Muhammad, dengan syarat kamu jawab soalan kami dengan jawapan yang tepat. Kami nak tanya kamu soalan. Apa dia soalan dia? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Permaidani dia warna apa? Pintu dia ada berapa? Tuan-tuan yang sembahyang dekat sini lama dah, tanya Bilal kita. Berapa tahun jadi Bilal? Tanya imam kita, berapa tahun jadi imam? Kalau dapat jawapan yang saya tanya, saya belanja makan 2 minggu turut-turut, pagi, petang, siang, malam. Tapi kalau tak dapat, imam belanja aku makan pula. Boleh? Agak-agak. Dalam masjid ni ada berapa kipas? 30 saat dari sekarang. Siapa dapat jawab? Orang perempuan muslimat, siapa dapat jawab?
30 saat dari sekarang. Mana dapat? Sebab dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada benda yang penting, ada benda yang lebih penting. Orang yang tak ada kerja aja datang masjid ni nak cari, nak kira kipas. Dah tak ada kerja. Duduk balik kipas besar, ada berapa kipas, dah tak ada kerja. Dah tak ada kerja tu, kira kipas lah tu. Dah tak ada kerja dah. Kita datang masjid ni tuan-tuan bukan nak kira tu. Ada orang datang masjid, dia nak tengok ustaz kuliah. Lepas tu dia nak hantar laporan. Ada juga jenis macam tu. Ada juga jenis gitu. Datang masjid, dengar ustaz cakap apa? Ustaz cakap apa? Ustaz ni kuliah ngentam orang. Memanglah ceramah kuliah tu nak ngentam orang, nak berapa ngentam beruk. Beruk bukan masuk neraka. Kita nak betulkan manusia tentang supaya saya selamat, tuan-tuan selamat, kita semua selamat. Quran datang ni tuan, memang nak beri nasihat kepada manusia. Kan, nak beri pembetulan kepada manusia, nak beri ingatan kepada manusia. Inna adzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling betul. Bila dia tanya Nabi berapa tiang Masjidil Aqsa, berapa pintu dia, hidup kita ni tuan-tuan, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan beginilah subuh-subuh ni tuan-tuan. Saya nak ingatkan macam ni tuan-tuan. Ada benda yang penting tuan-tuan. Dan ada benda yang tidak begitu penting. Dan ada benda yang jauh lebih penting. Benda yang penting ni tuan-tuan, nak cari rezeki. Nak cari makan. Ini benda penting. Nak cari rezeki, nak cari makan ni benda penting. Tapi benda yang jauh lebih penting tuan-tuan, ialah kita nak siapkan bekal kita pada hari akhirat besok. Itu benda penting. Kita dalam keadaan sibuk hari ni, kadang-kadang kita lupa tujuan dan matlamat kita datang. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah ayansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, nescaya Allah tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allah perlihatkan kepada Nabi wajah Masjidil Aqsa. Nabi jawab semuanya betul. Tiang dia berapa, pintu dia berapa, pemaidani dia warna apa, Nabi jawab semua betul. Adakah mereka percaya? Mereka percaya ke tuan-tuan saat itu? Saat Nabi masih ada. Mereka percaya ke selama ni diberi Nabi Muhammad gelaran Al-Amin, orang yang dipercayai? Tapi bila Nabi bawa agama, mereka anggap Nabi itu sebagai pembohong. Nabi tak percaya cakap Nabi. Mereka tak percaya cakap Rasulullah. Mereka tak percaya. Lalu mereka kata, wahai Muhammad, takkan sepanjang kamu jalan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, kamu tak ada jumpa kafilah dagang? Jauh tu mesti ada kafilah dagang yang jalan balik tadi bawa dagang-dagangan. Kata Nabi, aku jumpa kafilah dagang tadi. Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami apa tanda kafilah dagang tu datang. Mana yang kamu jumpa? Kata Nabi, aku sempat beri salam kepada kafilah dagang ni. Daripada ratusan ekor unta, beratus-ratus ekor unta, dikata Nabi, ada seekor unta, kata Rasulullah, yang dia bawa 2 karung. Siapa yang biasa pergi Mekah, unta ni biasanya dia akan bawa karung guni kat kiri kanan dia. Ada kan? Ada kan Haji Jeb? Ada karung tu guni tu dia bawa kiri kanan. Dia seekor unta ni, kata dia bawa 2 karung. Satu biasanya putih, kali ni dia bawa putih sebelah, hitam sebelah. 2 karung tu putih sebelah, hitam sebelah. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, dari arah mana unta rombongan ni akan masuk kota Mekah ni? Nabi kata, rombongan ni akan masuk kota Mekah ni daripada arah ni, kata Nabi. Bila masanya? Kata Nabi, selepas asar pada hari Rabu, selepas asar, sebelum terbenam matahari. Baik, kami nak tengok, kata dia. Mereka balik ramai-ramai. Kita datang besok hari Rabu yang dijanjikan oleh Muhammad, kita tengok Muhammad ni betul ke salah. Tuan-tuan, sebab itulah orang agama, orang masjid, orang surau macam kita ni tuan-tuan, minta maaf cakaplah seboleh-bolehnya. Jaga bab-bab ini tuan-tuan. Jangan bohong. Sekali kita cakap bohong tuan-tuan, orang tak percaya sampai bila-bila. Orang agama ni kalau dia buat maksiat tuan-tuan, cerita ni satu dunia berlaku. Akan maju kata. Sebab itu kita orang masjid, orang surau, jaga tuan-tuan. Jaga, sangat-sangat jaga. Hari Sabtu lepas saya pergi kuliah tuan-tuan. Dia kata, macam mana Ustaz? Kita janji.
Kalau ikutkan penat saya, memang saya tak datang. Letih saya tak datang. Tapi apa yang Nabi ajar kepada kita, siapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Jadi saya datang juga, saya kata. Kalau ikutkan tuan-tuan, malam tadi saya sampai pukul berapa tuan-tuan? Sampai tadi pukul berapa tuan? Malam tadi tak boleh tidur pula. Berpusing-pusing kepala. Bila dah lambat tidur ni, dia tak boleh tidur. Anjing pula banyak kengkang lagi tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur ni tuan, lidah saya ni bacakan ayat. Dia kata wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ayat ke-60 dari surah Al-An'am. Dialah yang telah menidurkan kamu pada waktu malam dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Duduk balik, alhamdulillah, akhirnya dapat bangun. Tidur sekejap kan, bangun pergi kuliah subuh ni pula tuan-tuan. Itu keadaan. Akhirnya mereka balik. Sampai pada hari Rabu yang dijanjikan, mereka datang ramai-ramai. Nak tengok Nabi cakap ni betul ke tak betul. Jadi orang masjid kena jaga-jaga. Orang agama kena jaga-jaga. Dia ada perhitungan pahala dosa. Orang masjid kalau dia buat benda maksiat, orang punya ceritanya beratus-ratus kilometer sampai dah. Orang yang biasa kalau dia buat maksiat, orang jarang cerita besar-besar. Kadang-kadang orang makan rasuah ni tuan-tuan, berbilion kadang-kadang tuan-tuan. Orang cerita tak terhabis, tak kisah pun kadang. Baliknya orang yang duit masjid ambil RM50. Ada masjid tuan-tuan, satu masjid, saya tak sebut masjid tu, adalah tabung derma ni lalu tuan-tuan. Dia ambil duit terbang tuan-tuan, RM50 masuk kocik dia. Satu masjid habis curi, kampung cerita. Dia ambil duit orang derma masjid, RM50. Banyak mana? RM5. Yang baru ni kita dengar RM2. Orang cerita tak habis-habis. Satu muar dengar cerita dia. Sebab RM2 dia ambil. Kadang-kadang yang makan banyak tu kita tak dengar. Akhirnya, oleh kerana rombongan di berjalan, Nabi naik burak tadi, beri salam rombongan yang tengah berjalan tadi. Unta ni dengar suara Nabi. Rombongan ni dengar. Dia berpusing. Pusing ni, kaki dia terlipat. Terpatah satu kaki dia. Dia jalan dengan 3 kaki. Tuan-tuan. Unta ni berjalan dengan 3 kaki. Lambat. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah ayansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, nescaya Allah tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allah hentikan pergerakan matahari seketika dalam kitab tu kata. Matahari ni berhenti sekejap. Rombongan ni berjalan dari arah yang Nabi sebut. Dengan tanda karung putih, karung hitam pada seekor daripada unta tadi. Dengan waktu yang tepat masuk kota Mekah. Tuan-tuan tahu apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Wahai Muhammad, sebenarnya selama ini kami cuma beragak-agak sahaja kamu ini ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Ini hati manusia, tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu kita cerita tentang Isra' dan Mi'raj, tentang hati manusia. Kalau Nabi dibersihkan, maka kita berada dalam bulan Rejab ni tuan. Bersihkanlah tuan. Bila kita bersih hati kita, orang cerita tentang kebenaran, kita boleh terima. Tapi bila hati kita ni berkarat tuan-tuan, macam mana kita nak terima kebenaran? Cakaplah berulang kali macam mana pun, kita baca banyak kali ayat pun, kita begitu hati kita menjadi tumpul tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Mudah-mudahan cerita yang panjang Isra' Mi'raj entah kalau dibaca dalam kitab memang panjang sangat. Banyak yang pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Salat maka jangan ditinggalkan tuan-tuan. Sekadar itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.
Ha? Gini dia. Yang lupa. Ada apa lupa? Ha? Ini semua lah. Ini dulu kembali dari semua lah.